السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para ulama tempatan, seterusnya Tuan-Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dibangunkannya kita semula, diberinya kita masih dalam keadaan kekal bernyawa. Masih lagi kita dapat berusaha dan berikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya, untuk mengambil bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan bekalan kita cukup, kerana ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita dalam dunia ni tak ada lain kerjanya mencari bekalan saja, nak bawa balik. Apa kata Tuhan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan cari oleh kamu akan bekalan. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita besok ialah sifat takwa. Bukan bihun, bukan canai, bukan capati. Sifat takwa, bukan duit. Takwa itu artinya ataupun tandanya mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Ya, Allah suruh kita memiliki akidah yang tepat yang diterima olehnya. Kemudian Allah suruh kita menjalankan kerja kita sebagai hamba Allah, beribadah kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Dan Allah juga suruh kita memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah. Bila ada tiga-tiga ni, Allah iktiraf kita sebagai hamba. Bila Allah iktiraf kita sebagai hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Jadi Allah bagi peluang kita lagi ni untuk menambah bakti kita kepada Allah Ta'ala, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, untuk memperbaiki akhlak kita, supaya akhlak kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi akidah nak betul, ibadah nak betul, akhlak nak betul. Bila ada ketiga-tiga itu, barulah Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya.
Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba, itu tanda Allah nak bagi syurga. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Ada 8 syurga dinantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang diiktiraf sebagai hamba-Nya. 8 syurga. Yang pertama syurga Firdaus namanya. Yang kedua syurga Jannatun Adnin. Yang ketiga syurga Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Tadi kita bersama Cik Imam minta Darussalam tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Qayyina rabbana bisalam. Lagi wa adkhilnal jannata Darussalam. Itu yang keempat. Yang kelima Jannatun Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Jalal. Yang ketujuh namanya Darul Khuld ataupun Jannatul Khuld. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. 8 syurga. Yang mana nak? Nak Firdaus? Lain tak nak? Semua lah. Nak yang mana? Nak semua sekali. Kejap-kejap syurga Firdaus, kejap Jannatul Naim, kejap Darul Jalal ya. Kerana kita sudah masuk syurga esok berapa lama? Selama-lamanya. No time limit. Bila-bila. Sampai bila-bila. Itu syurga yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang diiktiraf sebagai hamba-hambanya. Jadi perkara yang pertama yang nak betul yang nak kita miliki ialah akidah. Akidah nombor 1. Ini sebab pelajaran yang pertama yang kita bicara ialah tentang akidah. Bab akidah. Akidah ni banyak. Hinduism akidah, Buddhism akidah, Christianity akidah, komunism pun akidah, secularism pun akidah. Banyak. Tapi yang lain tu tak diterima oleh Allah Taala. Yang Allah terima hanya akidah Islam. Akidah Islamnya. Kerana Allah hanya redha yang Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha hanyalah Islam. Kemudian akidah Islam pun banyak. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Wahabi, ada apa lagi? Ada Jabariyah, ada Qadariyah dan sebagainya. Banyak tu. Tambah umat Islam ni. Kata Nabi, umat Yahudi berpecah kepada 71 firqah. Firqah tu kumpulan. Umat Nasrani berpecah kepada 72 firqah. Tapi umat aku akan berpecah kepada 73 firqah. Jadi banyak perpecahan kita ni. 73 firqah. 72 daripadanya masuk neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga. Ditanya sahabat, yang mana yang masuk syurga tu ya Rasulullah? Siapa yang masuk syurga tu? Jawab Nabi, yang masuk syurga itu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita belajar ni. Akidah kita tu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah tu apa? Mengikut sunnah Rasul, tradisi kehidupan Rasulullah. Itu sunnah. Dan al-jamaah, jamaah para sahabat. Jadi kita nak ikut Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para salafus salih. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja yang layak masuk syurga. Yang lain tu masuk neraka. Sama ada kekal ataupun sementara. Tapi masuk neraka tu ya. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut betul-betul, dia dijamin masuk syurga, tak masuk neraka. Jadi ini yang kita belajar ni. Bab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Kita dah belajar sifat sifat 20. Udah belajar sifat nafsiyah, udah belajar sifat salbiyah dan hari ini nak masuk sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani. Akan datang insya-Allah kita akan belajar sifat maknawiyah. Wujud, qidam, baqa. Wujud tu nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu salbiyah. Salbiyah tu artinya menafikan tuduhan-tuduhan yang tak layak bagi Tuhan. Itu namanya salbiyah. Bukan nama orang ni tau.
Ya. Kalau ada orang katakan Allah tu hari jadinya 50 tahun sudah, dinafikan oleh sifat qidam. Karena Allah itu tidak ada permulaan. Ya. Dinafikan oleh sifat qidam. Itu namanya salbiyah. Menafikan tuduhan yang tak layak bagi Allah. Ya. Kalau ada yang orang katakan Allah tu tak lama lagi mati tu, akan dinafikan oleh sifat apa? Baqa. Ya. Kalau ada orang mengatakan Allah tu macam lembu, Allah tu macam pokok besar, Allah tu macam matahari, Allah tu macam bulan, dinafikan oleh sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Begitulah seterusnya ya. Itu sifat salbiyah, menafikan tuduhan-tuduhan yang tak layak bagi Tuhan. Kemudian sekarang ni, hari ini kita nak mula membicarakan tentang sifat yang jenis sifat yang ketiga, iaitu ma'ni. Ma'ni itu artinya ada kaitan dengan perkara yang lain. Ya, qidam ni tak ada kaitan dengan orang lain. Tak ada kaitan dengan perkara-perkara yang lain. Tak ada kaitan dengan alam, tak ada kaitan dengan apa-apa pun. Dia qidam sedia aja. Tapi bila ma'ni, ada kaitan dengan perkara yang lain. Ya. Kita masa kecil-kecil tu tuan-tuan guru ngajar ma'ni tu artinya ada tugas. Tuhan bukan ada tugas pun. Ya. Seolah-olah ada tugas. Ada kerja. Ada perbuatan Allah. Dia tanya kudrah umpamanya. Kudrah tu ada tak kerjanya? Apa kerjanya? Mengadakan dan mentiadakan. Jadi itu ada kaitannya. Baqa tak ada apa kaitannya. Baqa je lah, kekal je. Tak ada kaitan dengan alam. Tak ada kaitan dengan apa-apa pun ya. Mukhalafatuhu lil hawadith, tak ada kaitan dengan apa-apa. Dia sendirian aja. Tak ada bersamaan dengan apa. Laisa kamitslihi syai'. Tapi makni kudrah ada kaitan dengan alam. Iradah ada kaitan dengan alam. Ilmu ada kaitan dengan perkara lain. Iaitu ilmu tadi ya. Allah tu berilmu. Apa yang Allah tahu, semua Allah tahu. Hayyun Allah tu itu jadi syarat. Itu bukan ada tugas, syarat. Syaratnya. Itulah hayyun, hidupnya. Nanti kita satu insya-Allah ya. Untuk pagi ni kita mula sifat ma'ni yang pertama, iaitu qudrah. Ya, qudrah. Kata orang Melayu kerat. Apa tu boleh ya. Kalau dijadikan bahasa Melayu. Tapi kalau jadikan bahasa Arab tak boleh. Kalau jadikan bahasa Quran lagi tak boleh. Bahasa Quran qudrah. Qudrah tu artinya berkuasa. Kuasa Allah Taala tu. Apa kuasa Allah Taala? Menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu daripada alam ini. Selain daripada Allah semua alam. Yang bukan alam hanya Allah saja. Jadi selain daripada Allah kita panggil alam atau makhluk atau mungkinat atau yang harus. Itu selain daripada Allah Taala ya. Jadi Allah nak jadikan ke tak nak jadikan itu terserah kepada Allah Taala. Berkuasa Allah tu menjadikannya dan berkuasa Allah juga tidak menjadikannya. Itu qudrah ya. Mujur Allah nak jadikan kita. Kalau Allah tak nak jadikan kita, tak ada lah. Saya tak ada, Tuan Haji Suami tak ada, Tuan Haji Ali tak ada. Allah tak nak jadikan dia. Mujur Allah nak jadikan kita. Adalah kita pagi ni. Kemudian dijadinya kita ni pula manusia. Mujur Allah jadikan kita ni manusia. Boleh tak Allah jadikan kita ni kambing? Boleh tak Allah jadikan kita ni ular? Boleh tak Allah jadikan kita ni kera? Boleh tak Allah jadikan kita ni buaya? Boleh tak Allah jadikan kita ni ikan keli? Semua boleh. Tapi Allah jadikan kita ni manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi manusia tu orang Melayu pula tu. Itu. Boleh tak Allah jadikan kita ni Yahudi? Kalau Yahudi macam? Kalau Yahudi, apa kerja orang Yahudi? Sekarang ni apa kerjanya? Merancang, membincang macam mana nak memusnahkan Islam. Mujur ya, dia jadi kita ni orang Melayu. Ya, bangsa yang paling baik dalam dunia ni bangsa Melayu lah. Lantaklah kau menghina Islam, orang Melayu tak kira lantak nongin je orang Melayu ya. Lantaklah kau menghina bangsa Melayu tak apa. Nongin je orang Melayu. Baik benar orang Melayu ni ya. Redha aja dia. Orang hina bangsa kita redha. Orang hina agama kita redha. Honor gitu ya. Alhamdulillah baik orang Melayu tu. Ya, kalau ada dalam kampung Melayu dua kedai, satu kedai Cina, satu kedai Melayu. Yang mana laku agak-agak?
Tuan-tuan, mana orang berlaku? Ada Cina lagi laku, ya. Kerana baiknya orang Melayu ni. Jadi alhamdulillah. Lagi kita bertuah, lagi kita bersyukur kerana Allah bagi kita Islam. Ya, Allah bagi kita iman dan Islam. Didatang oleh Allah seorang pendakwah daripada negara Arab, namanya Syekh Abdul Aziz. Dia datang ke pantai Melaka, turun dia dan anak-anak kapalnya di pantai Melaka, semayang mereka di pantai tu. Orang Melayu pada masa itu nengok aja. Terkejut man, heran man, apa dia buat zaman ni, tonggang-tonggik atas pasir ni dah, atas di pantai tu. Kemudian berita itu sampai kepada Sultan Melaka ketika itu. Nama Sultan itu apa? Nama Sultan itu Sultan apa masa ketika itu? Sultan Muzaffar Shah namanya. Ini cikgu sejarah ni tau. Sultan Muzaffar Shah ketika itu, ya. Dia pun panggil lah Syekh Abdul Aziz tu. Apa kamu buat di pantai tu ni? Jawab Syekh Abdul Aziz, tak ada cakap Melayu, ya. Adalah penterjemahnya. Kata dia, kami menyembah Tuhan kami. Kata. Tuhan kamu siapa? Lagu diterang oleh Tuhan tu. Tuhan Allah tu, Tuhan tu Allah dan bukan, ya. Bukan dah sehari dua ni, ya. Lama dia mendakwah Sultan Muzaffar Shah tu. Akhirnya Sultan Muzaffar Shah tertarik dengan Islam. Maka dia pun masuk Islam. Ya. Masa itu namanya bukan Sultan Muzaffar Shah pun. Ya. Namanya apa? Parameswara ketika itu, ya. Dia Hindu ketika itu. Jadi dia masuk Islam. Maka kerana Sultan Islam, rakyatnya pun Islam. Sampai kepada kita ni Islam. Alhamdulillah. Kalau kita tak dapat Islam, apa jadi? Apa jadinya? Apa agama kita? Hindu lah. Ya? Orang Melayu ni sebelum Islam dia Hindu. Sebelum Hindu dia Buddha. Buddha tu banyak kesan-kesan yang terdapat di Kedah dan Perlis. Kerana mereka tertarik dengan orang Siam. Orang Siam tu menyembah Tuhan dia beragama Buddha. Orang Melayu pun tertarik dengan Buddha. Lalu orang Melayu pun masuk agama Buddha. Ya? Sampai tertegak satu kerajaan orang Melayu yang beragama Buddha. Namanya apa? Kuis sebenarnya begini. Apa nama kerajaan tu? Salah. Sriwijaya namanya. Nama kerajaan tu Kerajaan Sriwijaya. Kemudian datang pula Hindu. Orang Melayu pun tertarik dengan Hindu. Ya, maka orang Melayu pun masuk agama Hindu. Kesan-kesannya banyak terdapat di Beruat sana tu. Kuil-kuil yang banyak tu, ya. Sampai tertegak satu negara Melayu, kerajaan Melayu yang beragama Hindu. Ini baru namanya apa tadi? Langkasuka. Langkasuka. Kemudian datang Islam, maka orang Melayu pun Islam. Alhamdulillah. Kita yang menerima Islam, dapat kita hidup cara Islam, dapat kita berakidah cara Islam, dapat kita akhlak menjadi akhlak orang Islam. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Itulah dia nikmat yang paling besar. Nikmat iman dan Islam. Dan Allah bagi Islam tu satu cara hidup yang lengkap. Kita ikut Islam mesti lengkapnya. Allah dah isytihar dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan sempurna dalam Islam tu. Tak ada apa yang ketinggalan. Tak ada apa yang tak ada dalam Islam. Semua ada. Dan aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai cara hidup bagi kamu. Yang Allah redha hanya Islam saja. Setiap hari kita doa. Ataupun kita isytihar. Inna ad-dina indallahil Islam. Pagi ni tak adalah kerana nak cepat. Nak ada kuliah subuh. Kalau tidak, ada tak baca itu? Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha hanyalah Islam. Jadi apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Semayang ikut cara Hindu tak terima di Tuhan. Semayang ikut cara Kristian tak terima di Tuhan. Ekonomi ikut ekonomi kapitalis tak terima Tuhan. Akhlak ikut akhlak Yahudi tak terima Tuhan. Kena ikut cara Islam. Puasa tak ikut cara Islam tak terima Tuhan. Sedangkan orang bukan Islam puasa ke tak? Orang bukan Islam ada tak puasa? Ada. Saya tahu ni.
Kerana saya kerjanya lepas pencing tu jual ikan tau. Jual ikan di rumah, tek. Bila sampai satu ketika tu, kata orang Hindu tu, kita hinari tak nak makan ikan pacik. Apa saya? Kita orang puasa lah. Oh, puasa? Saya pun heran, apa puasa? Tak nak makan ikan lah. Apa makan? Apa makan? Sayur makan lah. Kopi makan, sawi makan, toge makan, barang berdarah dia tak makan. Ikan tak makan, ayam tak makan, kambing tak makan. Ya? Kalau kopi itu puasa, sepanjang tahun berlalu. Ya, jadi dia puasa juga, tapi terima Tuhan tak? Tak terima dia Tuhan. Ya? Yang diterima Tuhan, puasa cara Islam. Ya? Bermula daripada terbit waktu fajar sampai maghrib. Ya? Tak makan, tak minum. Dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu baru diterima dari Tuhan. Yang lain tak terima Tuhan. Itu alhamdulillah kita dapat Islam. Kalau kita tak menerima Islam, apa agama kita? Hindu lah. Kalau kita Hindu macam? Kalau kita Hindu. Yang ngajar orang apa namanya? Kalau dia Hindu. Apa namanya kan? Ramasamy ke? Muniandi ke? Terima kita apa namanya? Apa namanya kan? Govinda Raju. Agak ni lah ya. Tak ada nama Ustaz Yusaini, tak ada. Tak ada namanya Haji Ali, tak ada. Kalau dia Hindu. Mujur lah. Alhamdulillah. Ini kuasa Allah Ta'ala. Itu kuasa Allah Ta'ala menjadikan dan tidak menjadi. Sebab itulah kita kena pegang teguh dengan agama kita ni ya. Kerana kalau kita tak pegang teguh, gugur agama kita ni. Rosak agama kita ni. Kita jadi kafir, kalau mati kafir bahaya benar ya. Ada tak orang Islam meninggalkan Islam jadi kafir? Ada, ramai ya. Ya, ramai yang dah mendaftar untuk tukar nama pun ada dan sebagainya. Heboh dulu satu masa dulu kan. Heboh orang Islam murtad jadi kafir. Jadi kita kena pegang sungguh-sungguh. Itu qudrah. Qudrah Allah Ta'ala, berkuasa Allah menjadikan dan tidak menjadikan. Kalau Allah tak nak menjadikan, berkuasa juga Allah Ta'ala. Ya. Allah nak gugurkan iman kita pun, berkuasa Allah Ta'ala juga. Sebab itu kita kena betul-betul pegang sungguh. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Ya. Itu yang kita selalu doa tu, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa syurna bil iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Doa cukup bagus tau. Tapi banyak orang dah meninggal doa itu lah. Tak ada lagi ni. Hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Matikanlah kami dalam keadaan beriman. Dan kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang beriman. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Ini dia. Bertuah kita ni. Kerana Allah jadikan kita ni orang yang beriman. Berkuasa Allah Ta'ala tu. Dan berkuasa juga Allah menggugurkan iman dalam diri kita. Ya. Itu qudrah ya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Allah SWT Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa buktinya? Allah khabar. Sesungguhnya Allah di atas setiap sesuatu itu berkuasa. Apa saja Allah nak lakukan, kuasa Allah. Boleh Allah lakukan ya. Tak ada satu yang tak boleh yang Allah lakukan. Itu adalah Qurannya. Mustahil Allah itu lemah. Kalau Allah itu lemah, mustahil lah. Apa itu mustahil? Ya Allah, tak Melayu ni. Apa itu mustahil? Artinya sesuatu yang tak diterima akal akan adanya. Itu mustahil. Ingat tuan-tuan dan perempuan. Tak ada perempuan pun. Tuan-tuan ingat ya. Dalam ilmu akidah ni ada 3 kena faham. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Apa itu wajib? Tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib. Kalau ada benda itu, tak, baru terima akal. Mesti ada. Tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib ya. Kalau tak ada benda itu, tak terima akal. Kalau Allah itu tak wujud, terima akal tak? Kalau Allah itu tak wujud, diterima atau tak diterima akal? Tak terima. Kalau Allah itu tidak qidam, terima akal ke tak? Tak terima dia akal. Kalau Allah itu tidak baqa, tidak kekal, diterima akal tak? Tak kekal, tak terima. Itu penting, wajib ya. Tidak diterima akal akan tiadanya. Tak ada wujud, tak terima dia akal.
Tak ada qidam, tak terima di akal. Tak ada baqa, tak terima di akal. Tidak dia mukhalafatuhu lil hawadis, tidak berlainan dengan sesuatu yang lain, tak terima di akal. Lagi apa? Tidak dia berdiri dengan sendirinya. Seperti dia memerlukan alat, memerlukan perkakas, memerlukan bantuan dan sebagainya. Tak terima di akal. Dan kalau Allah tu bukan tunggal, ada dua Allah, terima ke tak? Tak terima di akal. Itu artinya wajib. Mustahil? Tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada yang mustahil tu, tak terima di akal. Tidak diterima akal akan adanya. Minta maaf ya, salah sebut. Tidak diterima akal akan adanya. Benda tu ada. Tuhan tu mati, terima ke tak? Tuhan tu lemah, terima ke tak? Tuhan tu lupa, terima dia akal tak? Kalau ada lupa, tak terima dia akal. Tuhan tu bodoh, terima dia akal tak? Tak terima. Kalau ada, tak terima dia akal. Harus diterima akal ada dan tiadanya. Ada pun terima, tiada pun diterima. Itu yang harus. Apa yang harus? Selain daripada Allah semua harus betul. Manusia harus. Kalau ada manusia, terima tak? Macam kejap ni kita ada, terima tak? Nampak ke tak nampak saya? Terima tak? Esok sudah tak ada esok? Terima tak? Sudah terima juga. Ada pun terima, tak ada pun terima. Itu artinya harus. Jadi itu dia. Jadi kudrah tu artinya apa? Berkuasa Allah mengadakan dan mentiadakannya. Mujur Allah nak adakan. Dan kuasa juga Allah mentiadakannya. Kerana itu kuasa, itu hak Allah Ta'ala. Itu namanya apa? Kudrah. Yang kedua, untuk pagi ni, sebenarnya sifat yang ke-8 tu. Yang kudrah tu sifat ke-7 ya. Yang ke-8, iradah. Apa itu iradah? Berkehendak. Berkehendak ni bukannya nak makan, nak minum, nak kahwin, nak kata besar, nak rumah besar. Bukan kehendak itu. Kehendak ni artinya apa? Menentukan. Allah menentukan saya jadi saya. Allah menentukan tuan-tuan jadi tuan-tuan. Allah menentukan sianu-sianu tu jadi sianu-sianu. Itu semua ketentuan dari Allah Ta'ala. Cakap orang putihnya, to determine. Penentuannya dari Allah Ta'ala. Allah dah jadikan saya ni saya. Terimalah itu ketentuan Allah Ta'ala. Redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah jadikan tuan-tuan, redha lah. Jangan bantah. Jangan bangkam. Jangan rasa tak nak. Itu ketentuan. Itu artinya ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah tentukan Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala lah. Kena redha lah. Yang lain, kena redha lah. Kenapa tak lantik saya? Kenapa tak lantik tuan-tuan? Allah tak ada tentukan waktu. Jadi lantik Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Redha lah. Allah dah tentukan Sultan Nazrin Shah jadi Sultan. Redha lah. Kenapa tak orang lain? Kerana tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya ketentuan. Ataupun iradah. Ketentuan Allah Ta'ala. Iradah tu. Itu artinya apa? Kehendak. Bukan kehendak tu nak itu, nak ini, nak kaya, nak kahwin. Bukan itu je. Bukan kehendak seperti itu. Penentu. Allah yang menentukan segalanya. Allah dah menentukan kita ni apa? Kita ni dikurung oleh satu musuh yang hala, yang tak nampak pun. Apa nama musuhnya? Coronavirus. Dia memenjarakan presiden, memenjarakan raja-raja, memenjarakan gubernur-gubernur, memenjarakan apa nama lagi? Memenjarakan menteri-menteri, habis dipenjarakan oleh kuman yang hala. Hala itu tak nampak pun. Namanya coronavirus. Hebat tak? Itu tentera Allah ya. Habis dia penjara, tak boleh keluar rumah. Sekarang ni boleh keluar, alhamdulillah. Ini dah nak naik balik. Semalam aja 95. Ada kes baru ya, 95. Dah dua angka balik. Yang akan datang tak tahulah. Hari ni tak tahu. Bila nak habis entah, wallahualam. Itu ketentuan dari Allah SWT. Itu menandakan Allah itu berkuasa tak? Berkuasa tak? Berkuasa. Itu menantang, menyuruh kita bergantung 100% kepada Allah SWT. Jangan ada 99.99 tak, mesti 100% kepada Allah SWT. Kerana dia menentukannya. Dia menentu nak tarik balik, nak dibunuhnya ke kuman virus tu.
ataupun dia nak ada tambahnya, nak dimatikan orang. Sekarang ni yang mati berapa? Dekat-dekat sejuta dah manusia mati kerana kuman virus coronavirus COVID-19. Itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Redalah. Kerana barang siapa tidak redha dengan qada Allah Taala, tidak syukur dengan nikmat Allah Taala, tidak sabar di atas bala yang didatangkan oleh Allah Taala, apa kata Tuhan? Ya, kamu carilah Tuhan yang lain yang serupa dengan aku. Adakah? Adakah Tuhan yang lain yang serupa dengan Allah Taala? Tak ada. Jadi kena redha. Apa saja Allah tentukan kepada kita, redha. Redha kita ni. Itu sifat kita. Kerana itu ketentuan dari Allah Taala. Lagi satu tuan-tuan, antara qudrah dan iradah ni, sebelum saya lupa. Ya. Qudrah dan iradah ni seiring. Ya, apa yang Allah hendak, Allah berkuasa untuk menjadikannya. Apa yang Allah tak hendak, berkuasa juga Allah untuk tidak menjadikannya. Seiring. Berbeza dengan qudrah dan iradah kita. Kita seiring ke? Kehendak kita ni, kalau boleh hendak biarlah kaya. Tapi dapat ke kaya? Setengah dapatlah, setengah tak dapat. Ketentuan dari Allah tu ya. Kalau ikut ketentuan kita, semua orang nak kaya je tak? Kita tak? Semua orang nak bahagia, tapi semua bahagia kan? Ada orang menderita. Semua orang nak muda sampai bila-bila. Tapi ketentuan Allah, ada yang muda, ada yang tua ya. Dia tak seiring. Banyak benda yang kita tak nak, tapi datang juga. Banyak benda yang kita hendak, tapi tak dapat. Tapi Allah tak ada. Apa yang Allah hendak, pasti Allah akan melakukannya ya. Kerana Allah kata apa? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendaki sesuatu itu, Allah hanya akan berkata kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Kita ni lain. Ya. Banyak benda kita hendak. Kalau boleh mentokar kita tu, biarlah Lamborghini ke, Ferrari ke, Porsche ke. Ya. Tapi tak mampu. Tak dapat lah. Lamborghini tahu berapa harganya? 3 juta lebih harganya tu. Mampu ke? Saya mampu ke tangan? Ada yang mampu tu ya. Tapi tak dapat. Terima je lah. Dapat kancil, jadi kancil pun kancil lah. Dapat mesri buruk, jadilah mesri buruk lah. Jadilah ada mesri juga lah. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala ya. Banyak kita hendak tapi tak dapat. Dan banyak kita tak hendak tapi datang juga. Ya. Siapa hendak kencing manis angkat tangan? Tapi ada tak? Ada. Siapa hendak darah tinggi angkat tangan? Siapa hendak lemah jantung angkat tangan? Tapi datang juga. Yang cakap ni, dia sakit jantung ni dulu tahu. Terpaksa bedah. Ini dah bedah dia tahu. Sumbat 3 saluran yang sumbat. Tahun 2013 bedah tahu. 3 saluran sumbat. Hari entahlah dia buat highway baru. Sementara belum nunggu apa tu. Belum nunggu kedatangan mati ya. Dia bedah dulu. Mudah-mudahan. Tapi boleh sampai sekarang ni alhamdulillah. Itu ketentuan dari Allah Taala. Kalau kira tak nak. Ya, siapa nak tuai angkat tangan. Dan tengok mana, nak gambar mana orang nak tuai kan. Tapi tuai juga. Jadi banyak benda yang kita hendak tapi tak dapat, dan banyak benda yang kita tak hendak tapi dapat juga ya, datang juga dia. Akhirnya siapa nak mati kan? Siapa tak nak mati ya? Itu yang beria benar, makan pamoga lah, jus Nusantara lah. Jangan mati lah tu, tapi mati juga. Kerana mati tu tak boleh nak dielakkan. Dia mesti datang, terpulang terserah kepada Allah untuk menentukan bila masa dia mati. Bila sampai mata, maksudnya mati lah tu. Kerana kita ni ada ajal masing-masing. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal mereka, tak akan dapat ditangguh walaupun satu saat, dan tidak juga dapat dimajukan walaupun satu saat. Nak tangguh pun tak boleh, nak cepat pun tak boleh. Dia right on time. Sebab orang mati itu biasanya bukan pukul 1.34
Kenapa tak tunggu pukul 2? Kadang-kadang dekat nak buka tu dia puasa hari tu. Waktu buka 7.20 umpamanya. Dia mati 7.18 dah mati. Apa tak tunggu 2 minit lagi nak nunggu apa? Nak buka? Tak dan. Kerana dia right on time. Itu ni semua ni manusia dia mengalami apa itu ya. Banyak benda kita tak, tapi datang juga. Itu qudrah iradah. Ya. Yang ketiga. Ada masalah qudrah iradah. Sebelum saya pergi yang ketiga. Tak ada masalah. Oh, dah hafal belakang ya. Ilmu. Kita pun ada ilmu. Allah ada ilmu. Macam kuasa, kita ada kuasa. Allah pun ada kuasa, tapi kuasa kita dan kuasa Allah sama ke? Tak sama ya. Kita ni terhad. Kuasa kita ni setakat mana yang diizinkan oleh Allah Taala. Kuasa kita ni dia ada terhad, ada terbatas. Kalau ketua kampung hak kampung aja. Kalau penghulu hak mukim aja. Kalau DO hak daerah aja. Kalau apa orang jajahan hak jajahan aja. Dia tak ada kuasa di luar jajahan dia. Tapi Allah dia berkuasa terus sampai bila-bila pun. Di mana-mana pun. Dalam dunia dia berkuasa, di akhirat pun dia berkuasa juga. Itu sebab bila dah mati semua orang esok, habis mati belakang. Manusia mati, malaikat mati, jin mati, binatang mati, burung-burung mati. Apa lagi lah, ikan-ikan mati, habis mati belakang. Binasa belakang. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di atas muka bumi ni pasti akan binasa. Sudah mati belakang, Allah tanya pemimpin-pemimpin dunia. Allah tanya pemimpin-pemimpin dunia seperti apa? Seperti Napoleon Bonaparte, seperti George Washington, seperti Abraham Lincoln, seperti Maharaja Hirohito, seperti siapa lagi yang berkuasa dalam dunia dulu? Presiden Soeharto, betul? Tengku Abdul Rahman, betul? Dr. Mahathir Mohamad, betul? Siapa lagi? Presiden Ferdinand Marcos. Allah tanya semua sekali. Apa kata Allah tanya? Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa pada hari ini? Seorang pun tak jawab. Dah mati apa nak jawab pun? Tak ada siapa jawab. Napoleon tak jawab. George Washington tak jawab. Abraham Lincoln tak jawab. Joan of Arc tak jawab. Lagi apa? Lagi apa? Presiden Soeharto tak jawab. Presiden Ferdinand Marcos tak jawab. Tengku Abdul Rahman tak jawab. Dr. Mahathir tak jawab. Allah jawab sendiri. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahar. Lillahil wahidil qahar. Allah lah yang asa dan yang berkuasa. Itu sebab kita setiap kali semayang kita sebut Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari agama. Sampai bila-bila Allah berkuasa. Tapi kuasa kita terhad, terbatas. Walaupun dia tinggi mana pangkatnya pun, dia kuasa dia setakat dia hidup aja ya. Udah mati tak ada kuasa dah. Ataupun kadang-kadang belum mati pun dah hilang kuasa ya. Ada tak presiden yang digugurkan kuasanya sebelum dia mati? Ada tak gubernur dihilangkan kuasanya sebelum dia mati? Ada belaka. Itu kuasa manusia. Tapi Allah sampai bila-bila. Sekarang dia berkuasa, akan datang dia berkuasa bila-bila. Dulu pun dia berkuasa. Itu kuasa Allah. Nama siapa? Ini betul ilmu. Kita ada ilmu. Allah pun ada ilmu. Serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Tuan-tuan, serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Tak sama. Nama serupa. Namanya ilmu juga. Tapi tak sama. Ilmu Allah itu meliputi segala perkara. Alimul ghaibi wasyahadah. Apa dia? Allah tahu benda-benda yang gaib dan juga benda-benda yang nyata. Kita yang nyata pun tak tahu, tu yang gaib. Yang nyata pun tak tahu. Contoh, siapa tahu berapa helai rambut di kepalanya kat tangan? Allah tahu tak? Allah tahu tak berapa helai rambut di kepala kita? Allah tahu. Okey. Contoh lagi. Siapa tahu berapa banyak pokok keliling masjid ni? Berapa batang pokok keliling masjid ni? Siapa pun tak tahu. Nak kena bilang keluar ya. Tapi Allah tahu tak? Allah tak payah bilang, dia tahu je. Itu ilmu Allah. Berbanding dengan ilmu manusia.
Ya, sebab itu manusia tak payah act dengan ilmunya. Walaupun dia PhD, walaupun dia doktor filsafat, tak payah act. Walaupun dia alim, tak payah act dengan ilmunya. Walaupun dia tahu segala-galanya, banyaknya dia tahu. Tapi ilmu manusia tu sikit aja nak dibanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah tahu. Ya, bila-bila Allah tahu, di mana Allah tahu, siapa Allah tahu, keadaan apa pun semua Allah tahu. Kerana Allah tu ilmunya meliputi segala-galanya. Ya. Nanti kalau kita mengaji betul-betul ada bab akidah ni, ada bab ta'aluk. Ta'aluknya ta'aluk inkishaf namanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Allah tahu sebenarnya. Kita pengetahuan kita setakat mana yang diizinkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Ya. Mana yang Allah tak izinkan, tak tahu kita. Ya. Tadi saya contoh tu, dah bagi saya contoh, dah saya bagikan contohnya. Berapa pokok keliling masjid ni, tak tahu juga. Susah ya. Kalau lagi kompleks lagi tak tahu. Berapa banyak daun-daun yang keliling masjid ni. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu ya. Ada bezanya ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu manusia ni tuan-tuan, ya, seperti mencecahkan sebatang jarum. Jarum tahu jarum? Jarum tu licin ke kesat? Licin ya. Tajam ke tumpul? Tajam. Letakkan jarum tu di dalam lautan, di samudera yang luas, artikel laut Atlantik umpamanya, letak jarum macam tu. Betul angkat jarum tu. Mana air yang lekat pada jarum tu, itulah dia ilmu manusia. Semua profesor ilmu apa dikongsi oleh profesor, dikongsi oleh cendekiawan, dikongsi oleh apa namanya, orang yang bijak pandai semua tu. Ilmu tu yang ada lekat di atas jarum tu, itu ilmu manusia tu. Yang tinggal di lautan tu, itulah dia ilmu Allah. Perbandingan ya, itu dia ilmu Allah. Jadi kita tak payah act dengan ilmu kita. Ini tak tahu ke, ini ustaz ni tahu. Lantaklah ustaz apa pun ya. Ini lulus Mesir ni, lantak lulus mana pun. Sikit je ilmunya. Nak dibanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah semua dia tahu. Yang kecil dia tahu, yang besar dia tahu, yang nyata dia tahu, yang jauh dia tahu, yang dekat dia tahu. Semua dia tahu. Kita banyak benda kita tak tahu ya. Yang tahu kita ni sikit aja. Allah dah khabar dalam Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku beri kamu tu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Ya. Sedangkan ilmu Allah tu mengetahui segala-galanya. Tak ada satu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu ya. Berbanding dengan manusia. Kata kalau dia pandai cakap Arab, pandai. Dia pandai cakap orang putih, pandai. Cakap Jepun tak tahu. Cakap Korea tak tahu. Cakap Vietnam tak tahu. Cakap Kemboja tak tahu. Banyak yang tahu ke banyak yang tak tahu? Kita ni banyak yang tahu ke banyak yang tak tahu? Banyak yang tak tahu ya. Pengetahuan kita sikit je. Terus apa? Bila tanya berapa batang gigi dalam mulut, sudah tak tahu. Mana yang sudah ada cabut lah. Mana yang tak cabut tu dia tahu lah. Itu pun kadang tak tahu juga. Sebatang tak ada cabut, dia tak tahu berapa batang gigi dalam mulutnya. Berapa batang gigi dalam mulutnya. Kalau yang belum ada cabut gigi, siapa yang tak tahu? Sebenarnya ada 32 ya. Tapi kalau dah cabut, setengah tak ada, dia tak tahu berapa banyak. Mana yang dah cabut semua, tahulah dia. Sudah cabut gigi, tahu lah. Berapa batang gigi kamu, tak ada satu pun tak ada. Tahu. Macam rambut juga tadi. Berapa helai rambut di kepala kamu, mana yang dah bercukur, tak tahu. Dia tahu lah. Berapa helai rambut kamu, tak ada, dah botak saja. Tapi kalau ada, walau ada sejemput, tak tahu apa helai ya. Itu pengetahuan kita dibanding dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak payahlah kita act dengan ilmu kita ya. Ini profesor, ini doktor filsafat, ini apa namanya, dekan universiti, sikit ilmunya dibanding dengan Allah Taala. Ya, doktor, ini doktor tau. Doktor tu tinggi benar ke ilmunya. Minta maaf lah kalau ada doktor ni ya. Tinggi benar ke ilmunya. Tinggi benar ke ilmu doktor tu. Doktor pula ni mati. Ada apa? Dia tahu ubat ini begini. Tapi lastnya mati ke sudah ya. Itu doktor. Lagipun tuan-tuan dan puan-puan, doktor ni dia ada bidang masing-masing.
Kalau dia bidang pergigian, doktor gigi, gigi je dia tahu. Kalau sakit perut pergi jumpa doktor gigi, tahu dengan ubatnya. Ya? Gigi je dia tahu. Kalau doktor mata, mata aja dia tahu. Ya? Kalau sakit kaki pergi jumpa dia, tahu dengan ubatnya. Tak tahu dia ubatnya. Lagi apa? Lagi kalau doktor jantung, dia bab jantung dia tahu. Bab lain dia tak tahu. Lalu doktor apa lagi? Doktor kulit, bab kulit je dia tahu. Dia ada specialization. Ada apa? Specialist, ada ketentuan dia. Bidang-bidang dia tertentu saja. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, ya, mana lebih terror? Doktor ke pawang? Agak-agak lah tuan-tuan, ya. Mana lebih terror? Doktor ke pawang? Pawang lagi terror tahu. Pawang lagi terror. Doktor dia tak boleh ubat macam pawang, ya. Kalau pawang lah, bini lari mentau dengan manggil balik, ya. Bini lari. Pergi jumpa tuan tu campi. Wahai Timah, aku tahu asal usul kamu. Kamu datang dari ayah yang hina. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan makan minum kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan berkat doa la ilaha illallah. Esok datang nanong je, datang minang je. Ya, abang Kadini katanya, ya. Doktor boleh? Kalau bini lari boleh jumpa doktor? Apa sakit kata doktor? Bini saya sudah lari, boleh ubat ke? Jadi pawang lagi terror daripada doktor, ya. Bukan nak menghina doktor ni, nak menandakan ilmu manusia itu terhad, ya, terbatas. Ya. Jadi doktor tu ada specialization masing-masing. Kalau doktor haiwan aja. Ya. Kalau kucing demam boleh pergi doktor biasa. Kalau ayamnya penyakit boleh pergi ke doktor jantung. Tak boleh, ya. Tapi pawang apa boleh. Itu tok bawang, ya. Saya ni ada muka tok bawang tau. Muka saya ni ada tokoh-tokoh tok bawang ada tak? Ada tau. Ramai orang bagi ayur dengan saya. Kalau dekat nak pressure ni tuan-tuan tahu. Dekat nak pressure, ramai meletak ayur tu. Tolong ustaz, anak saya nak pressure, ya. Hati saya bukan reti pun, action aja. Bukan reti pun. Tapi saya jampi ke jugalah, ya. Saya baca ke je lah. Jampi tu kan apa? Doakan je. Kadang-kadang bagi RM5, dongeng dah. Itu pak angkat saya tu pawang tau. Pawang tu. Kampung saya tu dia untuk pawang. Dia tu bapa angkat saya. Dia ngabar pada saya. Kamu ni bukan anak aku katanya. Kalau ada reti aku, kamu tak dapat pun. Tak ada pun reti. Kalau ada pun tak dapat. Kalau bukan dia kata oleh, itu tak ada oleh pun, ya. Kalau begitu katanya, kamu ambil dah apa yang ada dalam dada aku ni katanya. Nyuruh saya nuntut ilmu kepawangan pada dia. Masa itu saya ngaji sekolah orang putih, mana percaya jampi-jampi ni. Saya buat tak reti je sampai dia meninggal dunia. Kalau tak, saya jadi apa? Jadi tok pawang besar tau. Kalau jadi tok pawang besar, tak ada ngajar pagi ni pun. Ya, orang datang ke rumah saya. Mengujar lah pun, ya. Itu dia. Tapi ilmu kepawangan tu tak ada juga apa kesannya. Yang memberi kesan apa? Hanya Allah Ta'ala saja, ya. Doktor tak boleh memberi kesan, ubat tak boleh memberi kesan, apa saja. Yang memberi kesan hanya Allah Ta'ala. Itu ilmu, ya. Nak bezakan ilmu manusia tu hanya sikit je nak dibanding dengan ilmu Allah SWT. Ya. Wallahu alimun hakim. Allah tu maha berilmu dan maha bijaksana, ya. Wallahu alimun bizati sudur. Allah tu tahu je apa yang ada dalam dada kita ni. Semua. Itu dalil apanya. Mustahil Allah itu bodoh, ya. Mustahil Allah itu tak ada ilmu. Mustahil Allah itu lupa. Ngaji ni nak tahu. Yang pertama yang wajib, yang kedua dalil, apa buktinya? Yang ketiga lawannya, ya. Lawannya mustahil Allah itu tidak ada ilmu. Itu ilmu, ya. Kemudian hayun tu jadi syaratnya, ya. Syaratnya Allah itu ada baru dia berkuasa. Ya. Allah itu hidup baru dia mendengar. Allah itu hidup baru dia mengetahui. Allah itu hidup baru dia bertindak, menentukan segalanya. Itu syaratnya. Hayyun itu syarat Allah itu hidup. Ya. Jadi syarat berfungsinya sifat ma'ani.
Tahu berfungsi. Boleh berjalannya sifat ma'ani tu. Qudrah tu berfungsi dengan dia menjadi syarat kepada hayyun tu. Bila Allah tu hidup, baru Allah tu ada qudrah. Kata, sebab dalam kita kata selagi ada zat, mana pernah tak ada zat. Dan zat tu macam mana? Sentiasa hidup. Oleh kerana Allah tu sentiasa hidup, oleh kerana Allah itu sentiasa hidup, maka Allah itu sentiasa berqudrah. Faham ke ayat ni? Allah itu tak pernah tak hidup. Jadi maknanya Allah itu tak pernah tak ada qudrah. Tak faham lagi? Ini cakap Melayu ni. Allah itu tak pernah tak hidup, maka Allah itu tak pernah tak ada qudrah. Artinya sentiasa Allah itu memiliki sifat qudrah. Oleh kerana Allah itu sentiasa hidup, maka Allah itu sentiasa sifat iradah. Oleh kerana Allah itu sentiasa hidup, Allah itu sentiasa memiliki sifat ilmu. Kemudian begitu juga sama bahasa karam. Itu akan datang katanya. Oleh kerana Allah itu hidup, mana Allah memiliki sifat sama. Allah sentiasa mendengar. Nanti akan datang kita cerita tentang mendengar ya. Kita hari ini cukup hayun nanti. Ya, Allah itu hidup, kerana itu jadi syarat bagi berfungsinya sifat ma'ani Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah itu hidup, maka Allah itu melihat. Tak pernah Allah itu tak hidup. Ada pernah Allah tak hidup. Jadi ada dah pernah Allah tak nampak. Ada pernah ke? Tak ada ya. Itu dia jadi syarat ya. Apa dalilnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah terbaca tu imam tadi kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Allah lah, dialah Tuhan yang disembah, yang al-hayyu, maksudnya yang hidup, al-qayyum, yang berdiri dengan sendiri. Ya. Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, betul ya. Betul ayat tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah ayat Kursi ya. Allah dialah Tuhan yang tidak lain daripadanya. Dialah illa, melainkan yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Itu dalil Qurannya. Dalil akal dah kita tahu. Kalau Allah tak hidup, kita pun tak hidup. Kalau Allah tak hidup, kita pun tak ada pun. Allah tak ada kuasa. Kerana kita yang menjadikan kita siapa? Yang menjadikan kita ni Allah Ta'ala. Jadi kalau kerana berkuasa Allah tu, maka hiduplah kita ya. Kerana Allah menentukan kita ni hidup. Itu Al-Hayyu. Yang akan datang kita akan baca sama, basar, kalam. Sama tu mendengar. Basar artinya apa? Melihat. Kalam maksudnya berkata-kata ya. Itu akan datang kita baca. Nak baca sini kalau lalu nunggu sampai pukul 9 boleh lah. Lalu kan? Lalu kan nunggu sampai pukul 9? Sabuai lah. Saya dah putang ajar ni tau. Jadi cukup sekadar itu ya. Cukup sekadar itu. Itu pun dah lengur itu ya. Apa tanda lengurnya? Mula bersilap tu, selemput tu, silap balik. Orang tu ni tak apa, dia boleh bersandar. Orang ni tengah-tengah ni. Dia boleh bersandar, boleh belunjuk pun. Jadi cukup sekadar itu. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bicara kepada pagi ini, kita kenal yang mencipta kita. Kita kenal Allah Ta'ala. Dan dapat kita bertindak sewajarnya. Itu guna kita belajar akidah ni. Supaya kita terasa Allah itu maha besar. Terasa Allah itu maha mengetahui. Terasa Allah itu maha mendengar. Terasa Allah itu maha berkuasa. Ya, nak ada rasa itu. Rasa itu yang kita nak tu. Namanya tajalli. Tajalli itu terasa. Allah itu sempurna. Ya. Selagi tak terasa, selagi itulah akidah kita payah nak kita kekalkan. Ya. Alright. Ada bangkangan. Tak ada bangkangan. Any objection? No. Objection overruled. Any question? No question juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Al-Hidayah Batu Tiga. Sekian, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.